Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Alright, so ini dia berita gempa yang saya kongsikan bersama dengan Anda. Fitnah dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini menjadi sasaran utama ya, kaki-kaki penfitnah, pentaksub daripada pihak pembangkang, sahabat-sahabat semua. Ya, jadi kita boleh nampak bagaimana hari ini mereka begitu bersungguh-sungguh ya untuk melemparkan fitnah, untuk menjajah fitnah ya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Fitnah terkini ya yang dibuat ya sebuah kenyataan individu yang dikenali sebagai Abang Mat ya semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam penjara. Kononnya beliau berada di dalam penjara VVIP. Semuanya dijaga, semuanya layanan, berbeza dengan banduan-banduan yang lain. Jadi sahabat semua, hari ini ya disebabkan kenyataan ini, pihak penjara membuat satu kenyataan ya untuk menafikan segala fitnah, tuduhan yang dilemparkan oleh individu yang diberi nama atau dikenali sebagai Abang Mat ini. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa saya mau membawakan Anda kenyataan ya daripada pihak Jabatan Penjara, dan juga apakah fitnah yang dijajah oleh individu yang dikenali sebagai Abang Mat ini. Jadi ini dia sahabat semua, dakwaan Abang Mat terhadap Anwar adalah rekaan semata-mata. Itu antara kenyataan terkini daripada pihak Jabatan Penjara. Jadi saya ingin membacakan ya kenyataan ini, apakah yang dinyatakan oleh Jabatan Penjara untuk menafikan dan menjawab segala fitnah dan tuduhan itu. Jadi Jabatan Penjara Malaysia menegaskan kenyataan yang dibuat oleh individu bernama Abang Mat berhubung pemenjaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2015 adalah tidak benar dan juga berniat jahat. Menerusi kenyataan, Jabatan Penjara Malaysia berkata pihaknya telah meneliti kenyataan melalui wawancara yang dibuat individu terbabit yang mengaku sebagai bekas banduan di penjara Sungai Buloh melalui sebuah video di akaun YouTube Cili Kasih Taruk pada tarikh 3 Disember lalu berdurasi 1 jam 20 menit. 2 hari yang lalu ya. Menurut Jabatan Penjara, tiada bilik untuk penempatan banduan VIP di penjara Sungai Buloh dan mana-mana penjara lain sebagaimana yang didakwa oleh individu terbabit. Katanya, Anwar telah ditempatkan di klinik penjara Sungai Buloh di atas pengesaran oleh pegawai perubatan kerana masalah kesihatan yang dialaminya. Klinik penjara Sungai Buloh turut menempatkan banduan lain yang memerlukan rawatan dan pemantauan kesihatan yang lanjut. Katanya lagi, hampir keseluruhan banduan yang ditempatkan, ini kenyataan daripada Jabatan Penjara ya, hampir keseluruhan banduan yang ditempatkan di klinik pemenjaraan berkenaan adalah banduan warga negara Malaysia dan bukan hanya banduan warga negara asing. Semua banduan yang berada di klinik penjara disediakan katil seperti mana pengosoran pegawai perubatan dan untuk kepentingan kesihatan mereka. Tambahnya lagi, segala kemudahan yang disediakan di klinik penjara adalah bagi kepentingan kesihatan banduan dan dengan pengosoran pegawai perubatan, yaitu seperti mana dinyatakan dalam peraturan 234 Peraturan Penjara 2000, katanya. Menurut Jabatan Penjara lagi, kerja-kerja membersihkan kawasan klinik termasuklah bilik-bilik di klinik dilaksanakan oleh banduan yang dipilih dan ditempatkan di klinik berkenaan dan bukannya dari blok penginapan yang lain. Ujarnya, setiap kerja-kerja berkenaan adalah dalam pemantauan secara rapi dan dekat oleh pegawai penjara. Jabatan Penjara turut menegaskan, tiada sebarang tirai dipasang untuk melindungi bilik dasar dan seperti mana bilik-bilik banduan lain. Tirai tidak dipasang bagi membolehkan kawalan dan pemerhatian oleh pegawai penjara dapat dilaksanakan tanpa halangan. Malah katanya, terdapat juga kamera litar tertutup, yaitu CCTV, yang dipasang di kawasan tersebut sebagai bantuan kawalan. Berhubung dakwaan mengatakan waktu senaman pada sebelah pagi juga adalah tidak tepat. Malah kata Jabatan Penjara, berasaskan rekod jadual yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh penjara Sungai Buloh, kemudian senaman tersebut dilaksanakan pada waktu petang. Sekali lagi, ya itu adalah kenyataan yang tidak berasas ya daripada Abang Mat, yang individu yang dikenali sebagai Abang Mat ini. Jadi percakapan Abang Mat menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjoging hanya memakai seluar pendek
dan tidak memakai baju juga adalah tidak tepat sama sekali, katanya. Sementara itu, Jabatan Penjara berkata, bagi sesi lawatan, perjumpaan untuk Anwar adalah sama seperti layanan yang diterima bantuan lain, yaitu mengikut sistem peringkat dan bukannya pada setiap hari. Malah jelasnya lagi, perjumpaan pula dilaksanakan di tempat lawatan dan bukannya di klinik penjara. Tanpa kenyataan itu berasaskan Peraturan 91, Peraturan Penjara 2000, Anwar boleh dibenarkan membuat perjumpaan khas bagi urusan yang mustahak dan perlu disegerakan. Kemudian ini turut diberikan kepada bantuan lain dalam urusan berkaitan antaranya kematian, perniagaan, dan pelajaran dan lain-lain urusan keluarga yang mustahak dan keluarga perlu memohon terlebih dahulu. Itu antara ya, begitu banyak ya yang dipusingkan, fakta yang dipusingkan oleh individu yang bernama Abang Mat ini. Jadi hampir ke semua perjumpaan Datuk Seri Anwar bersama keluarga, isteri ada bersama tambahnya. Menurut kenyataan itu lagi, bilik penempatan bantuan di klinik penjara termasuklah bilik Anwar tidak boleh diakses oleh mana bantuan lain dan bilik tersebut turut dikawal oleh pegawai penjara yang dihaskan untuk kawalan sahaja, untuk kawalan Anwar sahaja dan SOP yang disediakan tidak memberikan bantuan lain berada di situ. Itu antara satu lagi kenyataan daripada individu ini dan melalui jawaban itu, jawaban dalam kenyataan Abang Mat ini, bilik Datuk Seri hanya menghadap dinding laluan petugas pegawai penjara dan hanya boleh dilihat dari pandangan hadapan bilik berkenaan. Itu jawapan. Maka dakwaan Abang Mat dapat melihat Datuk Seri dalam jarak 50 meter adalah mustahil dan adalah satu rekaan cerita semata-mata, jelasnya lagi. Dan tambah kenyataan itu, Anwar ketika berada dalam penjara maupun di hospital luar penjara tidak pernah melakukan apa-apa perbuatan yang melanggar tata tertib penjara. Begitu juga pelawat yang melawatnya di penjara dan hospital turut mematuhi tata tertib lawatan yang diberikan. Kawalan secara rapi oleh pegawai penjara menunjukkan Anwar sentiasa mematuhi peraturan penjara, kata Jabatan Penjara. Berkenaan keperluan rawatan lanjut, Anwar di luar penjara adalah atas pengesoran oleh pegawai perubatan dan Anwar turut mendapat rawatan dan pemeriksaan kesehatan di penjara Sungai Buloh. Jelasnya, semasa berada di hospital luar, Anwar dikawal rapi pada setiap masa, termasuklah semasa pegawai perubatan membuat pemeriksaan semasa lawatan oleh keluarga dan peguam. Selain daripada pihak yang dinyatakan, tiada individu lain yang dibenarkan masuk dan berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu juga dengan pelawat yang hadir, yaitu keluarga dan peguam patuh kepada SOP penjara, termasuklah pemeriksaan yang perlu dilaksanakan oleh pegawai penjara terhadap mereka, katanya. Sehubungan itu, Jabatan Penjara menegaskan pihak yang terlibat dengan kenyataan dibuat oleh Abang Mat perlu disiasat sewajarnya. Katanya Jabatan Penjara tidak teragak-agak untuk membuat laporan polis kerana dakwaan itu bukan sahaja menjejaskan imej Jabatan Penjara Malaysia, malah ia menjejaskan imej Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu antara kenyataan jawapan balas daripada Jabatan Penjara dakwaan yang dilakukan oleh individu yang dikenali sebagai Abang Mat ini. Jelas sahabat semua, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh individu yang digelar sebagai Abang Mat ini adalah satu fitnah dan juga berniat jahat untuk memburukkan. Kononnya Datuk Seri Anwar mendapat layanan VIP, punya bilik VIP, dikawal rapi dan sebagainya. Sedangkan kita tahu Datuk Seri dipenjarakan bukan dengan cara yang dengan senang ya. Maksud saya dipenjarakan dengan begitu sengsara sekali, disepak terajang, dipukul hampir mati dan sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan oleh individu yang dikenali sebagai Abang Mat ini jelas ini adalah langkah serangan fitnah ya untuk memburukkan reputasi, memburukkan imej Perdana Menteri kita hari ini. Jelas sahabat semua, ini adalah satu tindakan terdesak sekali lagi pada pandangan saya untuk ya menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk memburuk-burukkan Perdana Menteri kita. Demi apa? Mungkin ya ada tangan gaib yang merancang semua ini, dan saya percaya ini pastinya dilakukan oleh geng-geng daripada pihak sebelah sana. Karena apa? Karena mereka semakin takut kalau diberikan ruang selama 5 tahun atau baki 4 tahun ini, mereka semakin takut bahwa dengan pentadbiran yang atau tata kelola yang baik yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini, mereka takut bahwa Datuk Seri sebagai Perdana Menteri hari ini dapat diterima baik oleh rakyat Malaysia.
Saya percaya sebenarnya penerimaan itu dari hari ke hari semakin meningkat. Ya, walaupun bukan dengan kadar yang segera, tapi kita dapat melihat penerimaan rakyat semakin baik, khususnya kami di negeri Sabah, ya menerima baik pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Borneo, Sarawak juga. Cuma kalau di Tanah Melayu di Semenanjung ini kita lihat kerana adanya pentaksub politik yang sudah disesatkan, seperti kata-kata Muhyiddin Yassin bahwa PAS adalah parti ajaran sesat. Kita boleh nampak dengan ajaran sesat itulah yang memungkinkan perkara-perkara sebegini, serangan fitnah, serangan tuduhan-tuduhan melampau yang tidak berasas itu dilakukan demi apa? Demi politik, demi kepentingan individu-individu tertentu. Itu dia. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun keangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Orang Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.